Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Syekh Tayyib selaku moderator, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, ahli yang terkuasa Masjid Banggu, dan juga NGO Khidmat Assalam, semua muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu di masjid ini dan juga di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 5 hari bulan 1 2024 kita sekali lagi dapat bertemu dalam majlis ilmu secara bersemuka di masjid kita ni. Alhamdulillah, Allah SWT izinkan untuk kita bertemu secara berdepan, kata orang. Selama ni kita duduk jumpa di alam maya ataupun di alam radio, dan Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang beri peluang kepada ana untuk berbicara sepatah dua pada malam ini, sempena dengan kedatangan kita, rombongan yang ana mari ini, beberapa orang sahabat daripada Dakwah Unlimited dan juga daripada Yayasan Pondok Sungai Durian, dalam misi untuk menyampaikan sedikit sumbangan keprihatinan sebagai innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sama-sama orang Islam ini bersaudara. Bila kita tengok sahabat kita di sini, di kawasan ini dilanda banjir besar, maka kita sampai di sini. Sebagaimana kami dulu dilanda di Kuala Kerai besar, tuan-tuan di sini sudah sampai ke sana. Kita kata hadhihi ni'matul ukhuwah, itulah nikmat persaudaraan Islam. Jadi alhamdulillah, tajuk yang dipilih hikmat ataupun rahsia ibrah, pengajaran daripada musibah yang Allah Ta'ala timpa. InsyaAllah dalam tazkirah ringkas kita ni, biasa orang sini dia ceramah berapa jam? Sejam ya? Ingat kau ke sini sampai 3 jam. Baik. Kita ambil hak mikot biasa orang buat. Baiklah. Jadi kita cari beberapa hikmah sebagai pengajaran kepada kita kenapa Allah Ta'ala uji hamba dia. Tadi dalam khutbah di Masjid Jami' Naratiwat, ana ada sebut beberapa sebab Allah SWT berikan ujian kepada hamba dia. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Allah kata, aku uji hamba-hamba aku ni dengan susah, hasanat dengan senang, was sayyiat dengan susah, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang bila kita senang, ada orang yang tak sedar. Bila dia susah juga tak sedar. Maka malam ni insya-Allah kita cari, kita gali, kita korek beberapa hikmah pengajaran daripada musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada mana-mana hamba dia. Mudah-mudahan kita yang ditimpa musibah makin bersabar, dan orang yang tidak dikena musibah bertambah syukur, insya-Allah. Sebab itu sifat mukmin. Orang mukmin ni sifat dia sabar, syukur. Nabi SAW sebut dalam hadis, tidak ada sifat ini illa li mu'min, kepada orang yang beriman saja. Mana orang yang tak beriman, dia tak jadi, ya, tidak akan jadi sebagaimana yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang suka menulis, saya boleh tulislah poin kita yang pertama, kenapa hikmat daripada musibah. Yang pertama, tahqiqul ubudiyah lillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala nak gerakkan kita supaya betul-betul melaksanakan
meletakkan diri kita ni sebagai seorang hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dalam Al-Quran suratul Hajj, Allah Ta'ala sebut di antara wa minan nas, di antara manusia ada man ya'budullah ala harf, ada orang yang sembah Allah. Fa in asabahu khair, bila dapat kebaikan, itma'anna bihi, dia tenang, boleh baik, senyap, tak kata apa. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, apabila diuji, terbalik dia, tercampur keluar. Sebab itulah kita jangan minta ujian. Nabi kita larang kita minta ujian. Pernah pak saudara Nabi, nama dia Al-Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia mari jumpa anak saudara dia, dia tanya, bagi tahu pada saya, bagi pada ayahanda tentang apa yang saya nak minta, yang terbaik yang kita nak minta. Nabi kata sallallahu al-afiyah, minta kebaikan, afiah. Afiah ni selamat, sehat. Duduk di afiah tu mana banyak, afiah sama, sehat, sejahtera. Dia macam pelik ni. Kalau orang sini, kalau anak-anak dia panggil apa? Awal. Anak saudara ke, kita bahasa apa dia? Awal lah. Dia kata awal ni pelik. Muka anak saudara dia kan Nabi kata. Orang tanya molek-molek, mari jawab sallallahu alaihi. Dia pergi tanya pula, tak puas hati. Nabi kata minta al-afiyah, jangan duk minta benda lain. 3 kali dia ulang, Nabi jawab jawapan yang sama. Maknanya kita ni para jemaah sekalian, jangan sekali-kali berani minta Allah uji kita, jangan. Sekali Tuhan uji, tak larat kita nak jalan. Nabi sallallahu, dia dengar seorang sahabat sakit, kuruh kering. Dalam hadis kata kalfarh, macam anak ayam cabut bulu. Nampak tak anak ayam cabut bulu lagu mana nyonyeh-nyonyeh duk jalan, kuruh. Nabi kata boleh jadi mu ni ada minta benda ni, la'allaka sa'alta syai'an, mu minta apa dengan Allah Ta'ala. Dia kata ya Rasulullah, saya minta kalaulah dia ada dosa atas dunia ni, minta Allah Ta'ala hukum sekarang, minta hukumlah ni. Nabi terkejut, subhanallah. Nabi kata, kenapa mu minta hukuman? Mu tak akan mampu untuk menghadapinya. Sepatutnya meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu yang patut kita minta yang baik. Dia pergi minta nak suruh Allah Ta'ala hukum. Sebab tu kita jangan cabar Tuhan. Kita boleh cabar orang, boleh. Nah, kadang-kadang orang ni dia balas orang. Kalau aku tak betul, biar Tuhan laknat aku. Tak, dia kata tak. Macam-macam lah. Dengan orang tak apalah kita boleh tipu. Sebab manusia tak tahu dalam hati kita, tapi dengan Allah, Allah tahu segala perkara. Jangan minta. Nabi kata jangan minta nak jumpa bala. Mana yang pertama, bila Allah Ta'ala beruji kita untuk apa? Tahqiqul ubudiyah. Dia nak tengok siapa di antara kita yang betul-betul hanya teringat kepada Allah Ta'ala. Pasal itulah kata ulama Ahlus Sunnah, tulis kata-kata ni, imanuka awwalu ma nataqat bihi lisan. Tanda iman seorang itu, awal-awal lidah kita kata bila kita kena musibah. Kena musibah kita kata Allah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda orang beriman. Kalau mari musibah Husain, siapa dia memanggil Husain? Kalau Husain ayah dia tak apa, sangat pula. Contohnya orang ni ayah nama Husain, dia kena bala, dia panggil Husain. Syiah dia ni. Naya lagu tu. Husain ni Sayyidina Husain, anak cucu Nabi tu. Bawa Syiah dia tak panggil Tuhan, dia panggil Husain. Itu dia panggil geng-geng Syiah, jangan duduk kira dengan dia. Maknanya kita nak permulaan bila kita kena ujian, apa sekali yang kita minta, Allah. Baru betul. Ni tidak, dah lah kena bala. Sekapur tergelar air habis, kering-kering air, lagi gosok kubur tu oli kapur tu pula. Kubur tu oli pun tergelar air juga, pergi minta apa dengan dia. Ini kita kata di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia ini. Nah, pasal tu ada setengah orang tu, anak dia sakit, bawa anak dia pergi kubur tu oli besar, duduk mengaju, tak saya anak sakit,
ada orang mari comel, anakmu baru sakit, tu ayah ni mati lama dah. Jangan terbalik. Kita dengan orang kubur ni, kita pergi tolong doa ke dia, minta Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala angkat darjat dia, jadi ke kubur dia taman syurga. Bukan kita hak hidup pergi minta doa dengan dia. Jangan terbalik. Baik, yang kedua, al-ibtila, ujian itu Allah Ta'ala nak angkat darjat. Dia kata i'dadil mu'mini litamkin. Allah Ta'ala bila nak beri satu tempat pada seorang itu, dia akan melalui proses ujian. Dia akan lalu ujian yang besar. Orang pergi tanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ini imam yang besar. Siapa dia tahu nama Imam Syafi'i sini? Ingat nama Imam Syafi'i? Siapa dia ingat bijak? Kita bagi hadiah malam ni. Angkat tangan. 5 orang jawab, 5 orang hadiah. Banyak ni naik kereta kita mari ni. Dia kata hari tidak banjir ni. Tak apa, banjir ilmu di sini, insya-Allah. Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Orang tanya dia Imam Syafi'i, ayyuhuma afdal? Mana lebih afdal? As-sabru amil mihnah awit tamkin? Sabar ataupun ujian ataupun kekuasaan? Kata di Imam Syafi'i, at-tamkin darajatul anbiya. Kemenangan semua nabi-nabi, permulaannya susah, akhirnya menang. Pergi carilah nabi mana. Nabi Allah Nuh alaihissalam contohnya, kena hina, kena ngenak macam-macam, akhir sekali tergelerai habis orang lain. Nabi Musa alaihissalam nyelanyuk di Firaun berapa lama? Lama, daripada belum dia lahir lagi Bani Israel telah dikhianat oleh Firaun. Akhirnya Firaun mati, tenggelam dalam laut, Nabi Musa yang menang. Tapi ingat, Syafi'i kata tak mungkin mendapat kedudukan illa ba'dal mihnah, kecuali setelah melalui ujian. Dan tidak akan dapat kemenangan mana-mana orang dapat ujian kecuali setelah dia sabar. Maknanya soalan kepada Imam Syafi'i tadi bermula dengan sabar, bermula dengan ujian, datangnya sabar, datangnya tamkin, datangnya satu kekuasaan atau kedudukan yang baik. Contoh yang paling besar yang kita tengok iaitulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yusuf dicampak dalam perigi, campak dalam telaga. Keluar dalam telaga, jadi diuji lagi sehingga masuk dalam penjara. Akhirnya Yusuf, aj'alni ala khazainil ard, lantiklah aku sebagai penjaga ekonomi negeri Mesir. Allahu akbar. Baik, yang ketiga, kafaratuz dzunub. Ujian Allah Ta'ala begini menjadi penghapus pada dosa. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi. Allah Ta'ala turun ujian kepada seorang mukmin, sama ada kita sendiri sakit ataupun seorang ibu mukminah ataupun anak dia. Bila anak sakit, mak ayah akan turut sakit. Orang pergi tidur hospital tu, anak masuk hospital, tak sakit kita. Makanya orang bawa hospital tu ayah dia je habis. Budak sakit, itu nak cerita. Ataupun diuji dalam harta kita, dalam harta benda kita. Bila kita sabar, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada lagi kesalahan, tak ada dosa, dengan sebab Allah uji dia sabar. Ini hadis dalam Tirmidzi. Ada riwayat lain, Nabi sebut dalam riwayat Anas, dia kata idza aradallahu bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubah fid dunya. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada hamba dia, dia segerakan balasan di atas dunia. Sakit, macam-macam ujian ditimpa, maka ataupun orang ni Tuhan tak nak bagi kebaikan kepada dia, maka dia tak diuji. Dia berniaga kaya, dia masuk saham, orang lain saham miskin cepat kaya, jadi cepat miskin, dia kaya sungguh.
Sini ada juga kau sahaja cepat kaya. Ada. Kau tak tahu sahaja cepat kaya. Dia ni melabur 10,000, boleh 20,000 selalu. Ada. Kau tak ada. Nampak macam tak tahu, kau tak ada. Kau tak sing ngaku. Nah, ada satu tempat ada dia panggil miskin cepat kaya, sebenarnya cepat miskin. Ramai orang kena tipu. Jadi banyak dia. Jadi dia ni orang lain kena tipu, dia tak kena tipu, dia kaya. Tapi saham dia tak patuh syariah. Makin hari makin kaya. Jadi Allah Ta'ala yang mana Tuhan sayang, dia beri ujian atas dunia sehingga orang ni balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang diberi kesenangan atas dunia walaupun dalam keadaan maksiat, dalam keadaan yang tidak baik, hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan ambil tindakan kata dia pada hari kiamat. Nas'alullaha al-afwa wal afiyah, kita minta Allah selamatkan kita. Tapi jangan minta bala, jangan minta bala. Oh, kalau kita baik kita minta bala ni. La, Nabi kita larang minta bala, kita minta al-afiyah. Kita kena minta keselamatan. Tapi kita kena ingatlah, pasal itulah bila ada setengah orang ni dia macam celupa sikit mulut. Bila tengok orang kena ujian, dia cakap berkali rumah dia buat dulu duit haram kali. So, ataupun tak payah zakat tu. Pasal itulah rumah dia masuk air, gelam. Rumah dia terbakar kau, kena curi. Dia duk tuduh kok si. Orang ni, kita kata ini satu perbuatan jahat. Kita tidak tahu kenapa buat tuduhan. Orang betul-betul hok toke judi, toke riba, toke dadah, kaya raya. Senang boleh hidup. Maka kita tak nak kata. Kita tak boleh nak kata orang yang kena uji tu sebab tak baik. Lah, kita kena bersangka baik bahawa Allah Ta'ala uji untuk apa? Untuk Allah Ta'ala angkat darjat dia bila dia sabar. Ini yang keempat. Yang keempat, husulul ajri wa rif'atil darjat. Yang keempat, Allah Ta'ala uji kita ni, Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak dan Allah Ta'ala nak angkat darjat. Jadi ingat molek, tapi darjat kita ni ikut arah kita lah. Ikut arah kita. Kalau kita iman kita biasa-biasa, ujian dia mari pun biasa-biasa juga. Tapi kalau iman kita kuat, ujian dia kuat. Dalam hadis Nabi kita salah sebut, asyaddu bala al-anbiya, orang yang paling kuat kena uji para nabi alaihi wassalatu wassalam. Anak dalam ilmu tadabbur Quran yang kita duk baca, alhamdulillah anak rasa suka, gembira bila kita jumpa ramai hari ni pakat mari salat. Dia kata, Abu Anas, kami duk ikut kuliah tafsir pagi-pagi ramai Covid dulu lagi. Kita kata alhamdulillah, barakallahu fikum. Maknanya walaupun kita duduk di jauh di seberang sungai sana, tapi sampai maklumat sini. Dan pihak radio apa nama? Radio Ihya, dia siar kuliah kita pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi dalam radio 100.97. Betul? Ke radio berapa tu? 100.75 esok dengar pukul 11 tu. Berapa hari seminggu? 3 hari seminggu di Januari. Hari Jumaat lagi ngepes sikit malam ni. Jumaat, hari Jumaat, hari Senin, Selasa pukul 11 pagi radio 100.75. Jazakallahu khairah kepada penerbit kerana menyiarkan kuliah-kuliah kita. Tadi dia siar kuliahnya anda dengar tadi, syarah kepada kita keindahan Islam tentang hak anak kepada ayah. Kita dengar, kita sendiri pula sebab tajuk itu memberi satu ingatan kepada kita bahawa kadang-kadang kita dengan ayah kita ni, kita tidak tunai tanggungjawab. Bila ayah mati kok pakai tak tahu mana kubur ayah. Pergi hari raya baru raya tahun rupiah pulak baru pergi. Ya, naik mujulah ada jawatan kuasa tanah kubur, tolong cuci kubur. Kalau tidak ayah kita duduk lautan dalam gerok. Sini orang panggil gerok tak? Duduk dalam gerok. Ingat. Allahu Akbar. Baiklah. Jadi Allah Ta'ala uji kita untuk angkat darjat. Kita letak situ. Dan boleh pahala yang banyak.
Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqa. Tak ada satu ujian Allah Ta'ala sebut, kita berjalan-jalan sepak duri, luka ibu kaki, tijak duri, atau kenapa saja kena, Allah Ta'ala angkat darjat dengan sebab kita sabar. Jangan malu ke duri. Kalau sekali kena duri, bahasa celaka duri duduk sini, hilang pahala. Siapa dia tak sabar? Tuan-tuan tanda, orang yang tak sabar bila diuji, khasirad dunia wal akhirah, dia akan kehilangan dua kerugian. Rugi hak dunia, benda hak punah dah. Kalau kita mati, kita cela dia, kita kata dia, jadi baik tak? Tak jadi dah. Hak pecah-pecah situ lah. Bila kita maki, kita marah dia, katut semula. Boleh jadi tak? Kita kata gelas ni pecah, kita pun marah. Marah kita maki, jadi ngatuk mula. Tak apa juga, ngapuh orang Kelantan kata. Ya, mana sabar. Ini tak ada apa-apa. Tapi dengan kita bertepi, kita maki, kita cela, maknanya pahala pun rugi, untuk akhirat rugi, untuk dunia pun pecah. Rugi dua-dua. Tapi kalau kita sabar, Allah Ta'ala akan angkat darjat, au hatta anhu biha khati'ah, ataupun Allah Ta'ala akan hilangkan kesalahan kita. Allahumma ighfir dzunubana ya Rabb. Allah Ta'ala lah hilangkan kesalahan kita dengan sebab ujian yang kita terima. Sampai peringkat Nabi sebut, orang yang diuji dengan bala dia sabar, akan gugur dosa-dosa dia sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok. Daun kering sekali kena angin jatuh. Begitulah gugurnya dosa orang-orang yang sabar menghadapi ujian yang Allah Ta'ala uji dia. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang sabar. Sabar ada 3 perkara. Tanda tuan-tuan, sabar 3 dimensi, 3 perkara. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Payah juga nak sabar taat ni. Nak jaga solat 5 waktu tak tinggal. Kita boleh pula pergi semaya berjemaah. Saya tak tinggal ustaz semaya, tapi jemaah jaga-jaga lagi. Itu maknanya kurang sabar tu. Kurang sabar. Tambah-tambah sekali jemaah subuh. Subuh mesti hujan. Gimana agak? Berat je subuh mesti hujan je. Kau sini ramai. Di Malaysia ni kita ada satu kempen ni, solat subuh seperti solat Jumaat. Ramai orang. Ada masjid jadi, ada masjid jadi sungguh. Ramai orang mari. Ada masjid jadi sikit. Jadi juga. Jadi lagu mana? Solat subuh macam solat Jumaat. Gapo hak jadi, gapo hak tak jadi. Kita bihak depan jawab. Hak tak jadinya tak mari-mari orang. Hak jadinya betul lah subuh Jumaat sama-sama 2 rakaat. Bijak juga dia tak. Solat subuh macam solat Jumaat. Jadi tak jadi. Hak jadinya sama-sama 2 rakaat. Hak tak jadi, tak mari juga kempen. Jadi kita nak perluas kempen ke tuan-tuan sini boleh. Solat subuh biar macam solat Jumaat, ramai. Jangan bilang rakaat, tu memang jadi. Alhamdulillah nampaknya gerak yang dibuat oleh jawatan masjid ni ada semangat, masya-Allah jadi. Ramai orang bakal mari. Lepas tu masa tak kempen, tak mari pula. Begitulah keadaan. Siapa ada setengah masjid di Malaysia ni, kalau pelajar-pelajar nak pergi sekolah, pakai uniform sekolah pagi, dia mari sembahyang subuh, dia bagi duit. Ni anak kurang setuju. Sebab kita takut pelajar-pelajar kita ni jadi mentaliti dia macam sebahagian orang asli. Bila kita pergi, dia mari. Dia tak ada makanan, dia tak mari. Solat ni tak dia nak buat bagi upaya gitu. Solat dididik dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dengan upaya duit. Bagi duit. Betul. Boleh RM5 lagi. RM5 ni berapa kot? 40 tu boleh dah tak buat beli kuih makan tengah hari. Kau ada dah orang buat sini. Tak seruah lah, kalau tak ada lagi pun tak seruah. Kita kepel lagu lain. Kita kepel biar pakat mari ramai-ramai. Baiklah. Yang kelima, masa pula laju ni.
Yang kelima, ujian itu fursatul litafkir. Ujian Allah Ta'ala begini menjadi peluang untuk kita berfikir. Jadi peluang untuk kita berfikir tentang kelemahan kita, aib kita. Bila Tuhan uji kita berfikir, salah ke apa aku? Apa yang aku salah? Kadang-kadang kita tak mikir, kita ingat tak ada salah kita ni. Berasa molek benar dah kita. Ada seorang ibu perempuan ni, dia bawa anak. Mari. Dia kata, "Ustaz, tolong tiup dapi anak dia ni." Kata, "Penyakit ke apa anakmu?" Tak dengar kata dia. Lopak tegak, tak dengar kata macam-macam. Kalau mak marah, tak main telefon, nak rembah telefon. Penyakit tu ada kat sini. Jadi budak mengamuk, tak boleh main handphone, pakai mengamuk, kerja kaki, tendai pintu, ada. Penyakit antara bangsa dah ni. Penyakit antara bangsa. Penyakit telefon ni, handphone ni lah. Sini orang panggil apa? Jawal. Handphone. Enggak apa? Terosak. Terosak, penyakit terosak. Dia hak sebut betulnya? Terosak. Terosak. Penyakit terosak ni ada sini. Ada juga ni? Ada bahan. Kita bertanya dia. Kata sebelum kita marah ke anak kita ni, nak tanya sepatah boleh? Tak boleh. Kita sendiri tu, mak tu, dengan mak kita, setara mana? Dia pun tiuk selalu, pakai tak jawab. Saya tiuk. Kata apa tiuknya? Menyesal Ustaz. Menyesal ke apa? Saya dulu lagi ni juga. Lawan mak, tak dengar kata, derak kat besi. Orang kata serupa dah lah. Itu dia panggil peluang untuk kita muhasabah. Allah Ta'ala dia tidak akan zalim kepada hamba dia. Tak kailah dosa yang sama berulang sentiasa. Tak. Anak orang kafir pun jadi Islam molek-molek. Tak kira kita orang Islam dah, walaupun kita ada dosa dengan mak ayah kita ada dosa dengan orang lain. Tapi kalau kita sudah taubat, kita sudah insaf, kita sudah sedar, insya-Allah Allah Ta'ala akan betul balik, harmoni balik suasana kita. Maknanya ujian Allah Ta'ala uji ni peluang untuk kita muhasabah, untuk kita kaji balik, aku ni dengan Tuhan lagu mana. Mikir Allah lamanya lah tak baca Quran. Lah ni duduk hospital, tak nak pergi mana. Itulah peluang kita nak baca Quran. Biar boleh sekali hotel duduk hospital. Ni duduk hospital, duduk main telefon juga, terosak juga. Tak ada dia baca Quran, rugilah kita. Jadi peluang untuk kita muhasabah. Jangan duduk marah kalau sakit. Memang kita tak minta sakit, tapi bila sakit mari, kita kena jaga. Baiklah, yang keenam, ujian Allah Ta'ala beri ni darsun min durusit tauhid wal iman wat tawakkul. Peluang pengajaran kepada tauhid, pengajaran kepada iman, dan pengajaran kepada tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tahu bahawa kita ni lemah. Bila sakit, ada orang buat teka-teki. Dia kata berapa dia, gi cepat balik lambat, mari cepat balik lambat. Ada satu penyakit lagi, gi lambat balik cepat. Berapa dia penyakit? Malam ni kita teka lah, nak saudara, nak sentuh tuan-tuan mudah ingat. Hak gi cepat balik lambat, hak gi lambat balik cepat. Berapa dia? Dah citra fikir. Tak boleh kata. Terak dia kata, tak apa, tak marah. Dia kata hak pergi cepat balik lambat penyakit. Kita jalan-jalan sepak kaki, rebah, patah kaki. Nasallallahu salamatu alaihi. Berapa bulan duduk dalam seminggu? Dalam belak balut berapa bulan? Bulan, 2 bulan, 3 bulan baru boleh jalan betul. Itu dia panggil pergi cepat balik lambat. Hak pergi lambat balik cepat ke apa? Pergi sejik tu imam tebah keluar baru mari. Assalamualaikum tobek dah dia tu. Tak ada doa apa lagi. Itu dia tu. Tu penyakit pergi cepat balik lambat. Pergi lambat balik cepat, pergi maya jemaah. Allah Akbar. Mujurlah ketebah ada 2 kali.
Dan kita duduk memikir kata patutlah Allah Ta'ala maha kaya sayang kepada kita, dia tak buat ketebah Jumaat macam ketebah raya. Pasal apa ketebah dulu, solat dulu baru ketebah. Jumaat ketebah dulu baru solat. Pasal apa? Bagus. Kita tanya hot depan sekali sebab dia mesti dengar semua orang kuliah muka dia depan lah. Pasal apa? Hari Jumaat ketebah dulu baru sembahyang. Raya sembahyang dulu baru ketebah. Apa-apa. Sebab Allah Ta'ala sembahyang Jumaat ni fardu ke sunat? Fardu, wajib bagi kita orang lelaki yang sihat ni. Nah, dia tak boleh sembahyang seorang. Kalau mari tu imam sudah dah kelik, tak mai zuhur gitu. Tapi sembahyang raya kalau mari lambat, orang sudah dah sembahyang raya, kita boleh lagi sembahyang seorang. Itu perbezaan. Dan dia pun sembahyang sunat, bukan wajib. Allahu akbar. Hazar Allah Taala Karim. Allah Taala ni Maha Pemurah. Murah pada dia. Jadi, para jemaah sekalian, kita kena letak bahawa Allah Taala ni bila dia sayang kepada kita, ada orang yang keras hati dia ni keras, tidak boleh diubati illa bi adwiyatil mihani wal fitan, kecuali Allah Ta'ala ketuk dia dengan penyakit ataupun dengan ujian baru boleh lembut hati dia. Orang lain tak dengar kata, pergi nasihat tak dengar, ajak mari masjid tak mari. Bila sakit barulah lembut hati. Pasal itulah kalau ada jemaah kita di masjid ni jaga-jaga mari masjid, kalau bunyi dia sakit tu lu pergi zero, ustaz-ustaz pergi zero. Dan yang ustaz pula baik kok tak sagi ya, bahasa jenis kakak tak mari masjid. Ada juga lah itu. Ada juga tu email baik, tu email kita sini baik ni. Mai baik yang jemaah rugi kita. Tiga itulah hati dia lembut. Banyak kali dah kita dengar cerita bila ustaz mari, tu email mari, oh pegang tangan rapat. Kecek pun tak bunyi molek tu email. Sebelum doa. Kalau siang nak pergi masjid. Tu email bunyi ujung-ujung apa? Tolong doa kalau siang nak pergi masjid. Alah, tu imam AJK palilah kelai muka. Bahasa kakak ni masa siang tak mari dah. Kita pun nak akak doa dengan doa ni MOU dulu. MOU. Aku doa ni. Siang mugi semati, kalau tidak berat lagi tu hari paling. Kan dia kata doa tu imam kita janji. Kita doa. Allahumma shfi wa anta syafi la syifa illa syifauka. Baru jadi. Kalau tidak dia pergi 3 hari lepas tu hilang pula. Hilang pula. Nak berlaku dah benda ni, banyak berlaku kes. Jadi Allah Ta'ala ada dia antara manusia hati dia keras, tidak boleh diubati. Kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, la tudawi, tidak ada ubat, tidak ada penawar untuk melembutkan hati orang ni illa bil ibtila, kecuali dengan ujian. Tuhan sentak dia dengan uji, barulah lembut hati, mula nak insaf, mula cari tu imam. Hak tak haji mari pun mari lah tangga masjid. Kita bertanya, nak jumpa siapa? Nak jumpa tu imam masjid. Kita tu imam dah hak tanya tu. Tuan-tuan berasa ke mana kalau jenis orang jawab lagi tu? Soh boleh tanda atau canik atas dai kata orang tak. Pasal jenis tu mari masjid ni tak kenal pun tu imam. Dah mari berapa hari ni? Allah mak sakit, nak suruh air tawar lah, nak suruh macam-macam lah. Penyakit budaya kita Melayu ni kan, buat air tawar, suruh maya hajat, suruh tu email pergi rumah dia. Allah, macam-macam dia punya apa ni, kerana bila Allah Ta'ala uji. Jadi tuan-tuan kena tanda situ bahawa ada orang tak makan saman, kata orang. Bila kena uji baru dia sedar, Allahu Akbar, lara kita, alpa kita ni, lara kita ni, tak ingat Tuhan kita, baru kita terasa kita mula nak mendekati, nak balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Baik, yang seterusnya, ujian ni menghilangkan yukhrijul ujub, menghilangkan sifat rasa bangga diri. Kita rasa kita ni orang hebat, sekali kena uji tak tahu apa. Allahu Akbar. Sekali kena uji tak tahu apa. Allah Ta'ala uji kita. Kita rasa kita ni sihat molek. Ni ada orang kaya-kaya ni, kalau di tempat kita tu
Dia panggil setiap tahun dia pergi test penyakit. Orang panggil ke apa sini? Hak jenis test penyakit. Dia hospital, ambil darah, ambil mengotor, ambil kau ni, nak tahu dia ada penyakit atau tidak. Kalau anak kita kata puspakun. Puspakun ni pusat test dengan elektronik nak tahu molek tak molek. Kita saya tak ada penyakit, lepas test tak ada 3 hari buah beleping. Nah, ada orang lain. Boleh putus doktor kata tak ada penyakit awak. Jatuh molek, kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada. Dia pun terlalu suka, happy berdoa, suka, rebah juga akhirnya. Maknanya kita kata tak boleh nak hilang keajaiban kita. Ini kuasa Allah SWT. Tak boleh kata apa. Ada orang kaya boleh beli hospital, bukan setakat bayar ubat doktor, hospital dia boleh beli, tapi dia tak boleh beli kesihatan. Siapa dia boleh beli sihat? Tak boleh beli. Fadatul Ana selalu tanya soalan, tuan-tuan dan puan-puan, apa beza antara takut mati dengan ingat kematian? Ni tanya ayah kita. Berapa baru umur dah ni? Umur berapa? Tahu dah dia 40 baru, tapi lebih tu berapa lebih? Lebih tu berapa? Lebih 45 tahun. 40 lebih 40 tahun. Nah, boleh beza kata tak? Beza antara takut mati dengan ingat kematian. Boleh beza? Kau hak tolak ya? Dia dengar ke tak? Dengar. Setengah orang ni hanggut saja tapi dia tak dengar kita kan. Nyanyi kot dia tak. Tanya hak muda-muda lah. Hak tu dengar ni. Beza apa takut mati dengan ingat kematian? Apa beza? Kau serupa? Tak serupa? Tak serupa kaya? Kenapa dia tak serupa? Dia kata ni tak hidup depan ni tak? Wah tanya ustaznya. Kenapa dia beza antara takut dengan ingat? Ingat mati wa amal banyak. Alhamdulillah. Takut mati ada amal. Takut mati. Bukan takut orang mati, waktu takut hatu. Takut mati. Dia jawapan dia betul. Mana bila kita ingat ke mati, kita akan buat amal banyak sebab aku nak mati. Tak akan buat maksiat. Nak pergi buat maksiat air kan mati kan? Neraka. Nyatai dia malaikat dalam kubur. Tapi orang takut mati dia tak siap mati. Orang jual ubat berapa apa beli belaka. Pasal tu lah laku orang jual ubat lu ni. Makan ubat saya ni kak Allah, tak payah pergi hospital. Kena 3 botol habis 300 ya. Lepas tu naik darah cacat. Muka tak makan ubat hospital. Ni penyakit dia. Jadi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala uji kita ni nak keluarkan rasa ujub, rasa kuat dalam diri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut kata di Ibnu Hajar rahimahullah Ta'ala, dia kata wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain ni pada tahun yang ke-8 selepas Nabi kita ambil kota Mekah bulan Ramadan, lepas tu dia pergi ke Hunain, pergi ke Taif. Masa tu bilangan tentera Islam ada 12,000. Berapa bilangnya? 12,000 orang. Tapi pecah tentera Islam, hampir-hampir tewas. Allah kata dhaqat alaihimul ardu bima rahmat. Sempit bumi walaupun bilangnya ramai. Itu Allah Taala nak uji supaya kita tak jadi bangga. Tapi dalam peperangan Badar tahun yang kedua hijrah, bilangnya tentera Islam 300 lebih, kita dapat bunuh 70 ketua Quraisy, dapat tawan 70. Dalam peperangan Hunain 12,000 tentera pecah penggal habis. Sampai peringkat hampir tewas. Tengok Allah Ta'ala nak uji. Mu jangan serah mu ramah benar, dan jangan serah waktu kita sikit kalah. Ada katanya sikit boleh menang, sebagaimana tuan-tuan tadabbur kisah Talut lawan Jalut kan? Tentera Talut yang melintasi sungai setelah diuji oleh Allah Ta'ala, berapa orang? Tentera Talut yang lulus ujian daripada berapa ribu yang ikut Talut keluar nak pergi perang, kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adadu jais Talut seperti bilangan tentera Badar, 300 orang lebih. Kata apa? Tapi
dia boleh menang. Allah Ta'ala hantar mari Daud bunuh dia punya Jalut. Nah, cerita mana-mana kita ni kadang-kadang kita suruh sikit kita kalah. Sebab itulah kita tak boleh kata ramai itu tanda betul, sikit tanda salah. Tak juga. Ada kalanya yang sikit tu betul, yang besar, yang ramai itu salah. Maknanya bukan satu kaedah. Kalau kita ambil kaedah tu, maka para nabi alaihi wassalatu wassalam, berapa bilangan nabi nak bandingin bilangan orang kafir. Learn ni pun nah, bilangnya umat Islam seluruh dunia berapa ramai nak banding dengan bilangan orang bukan Islam. Tak boleh kata kafir lah ni, kena kata non muslim. Itu bahasa baru dia panggil taghyir khitab da'wi dalam bahasa orang Arab kata. Kena ubah bahasa. Ni tuan-tuan duduk sini, berapa bilangan orang Islam? Negara kita ni, negara kita duduk ni. Negara Gajah Putih dia panggil. Berapa bilangan orang Islam sini? 10 juta. Daripada penduduk semua 70 juta penduduk ni sini. Bilangan orang Islam 10 juta. Sikit nak banding. 1/3 pun tak apa. Maknanya lawan kita Indonesia. Indonesia berapa ratus juta? Kebanyakannya orang Islam. Tak sekiranya yang pegang dengan agama kita lain. Baiklah, kita tak boleh nak panjang-panjang tuan-tuan. Saya nak perhabis tajuk kita ni. Maknanya Allah SWT bila diuji supaya hilang rasa ujub dalam diri kita, kita kuat, kita hebat, tak ada. Yang ke-8, Allah Ta'ala nak zahirkan yang benar itu benar, yang kuat itu kuat. Ada orang tidak dikenali kelebihan dia kecuali setelah diuji. Ada orang kita tak tahu dia ni hebat tak hebat setelah diuji. Kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, tulis nama ulama salah ni, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, an-nasu madamu fi afiyatin masturun. Seorang manusia bila dia dalam keadaan aman, tenang, tidak diuji, kita tak tahu perangai dia, tak tahu PA dia. Si dia tu baik, orang tu okey je, tak ada masalah. Fa iza nazala bihimul bala, apabila Allah Ta'ala beri bala, baru kita tahu dia ni kita tengok pakcik ni warak duduk atas masjid, zikir begini tak berhenti, pegang tasbih. Kita duduk tunggu tepi tangga nak cium tangan dia, duk kira wali besar ni. Nah, bawa kita ni kalau tengok orang zikir kuat, warak tu tarah wali lah tu. Nah, tunggu sampai tangga, selipar dia jatuh dalam pagi, nyop cekok pinggang, basah gila mana tu selipar aku ni, mata but. Saat ni kata berasa wali, ni bukan tarah wali. Tengok selipar baru tu tak uji dengan menaik, baru uji dengan selipar baru kena ada wali tak wali. Mula-mula baca bagi atas, bagi wali, lepas tu tukar bagi naik atas, jadi wala lah pula. Jadi main-main. Pasal kita jangan, Allah Ta'ala uji baru kita tahu orang ni. Pasal itulah bila orang mari nak jadi saksi depan Sayyidina Umar, nak jadi saksi, mau kenal dia. Umar tanya, dia kata kenal khalifah, kami kenal dia, nak rifu. Umar kata radhiyallahu anhu, mau musafir dah dengan dia, rajin jalan dengan dia. Dia kata duduk lagi, dia kata tak rifu, mu tak kenal orang ni. Bila kita nak kenal orang, kita travel dengan dia, musafir, tengok boleh 5 hari jalan sekali dengan dia. Berarti kedai agak dia mula-mula masuk kedai begini, belek orang panggil menu kan, sini panggil menu kan, belek menu begini kan, tom yam lagi kan, tadi tom yam putih ni tom yam merah pula dah. Habis mana minta mahal-mahal saja. Kita tak ada sudah makan, dia sudah hilang. Waktu nak bayar, siapa dia bayar? Kita lah kena bayarnya, dia milih. Kari yang makan lagu tu pula, nak pergi pula musafir, ajak ke tak ajak orang ni? Ajak pula? Tak ajak dah. Dia nak mari pula kata jing orang lain. Kalau nak pergi sekali kita boleh juga, tapi makan meja lain. Dia mau meja lain, kau meja lain. Main apa dia milih menu mahal-mahal, kita je bayar. Baru boleh kenal kan? Itu nak kenal kan? Pasal tu nama dia As-Safaru. Dinamakan musafir itu musafir sebab Allah Ta'ala dedahkan rahsia seorang. Kita nak kenal kan? Tengok budak ni. Dia ni boleh sai tak boleh sai, boleh berkawan tak boleh kawan. Tengok beg dia pun kita kena akak.
Mana kita kata orang ni Allah Ta'ala uji, kita boleh tahu. Betul lah kata di Al-Fudail, dia kata orang dalam belum diuji kita tak kenal orang itu mastur, tapi bila diuji baru tahu orang ni beriman, orang ni orang baik, orang ni berakhlak, orang ni juruh, orang ni pemurah, orang ni bakhil, boleh tahu lah. Jadi kita musafir. Baiklah. Allahu Akbar. Kita pergi kepada yang ke-9, al-ibtila yurabbir rijal. Ujian Allah Ta'ala itulah yang mendidik seorang. Mendidik orang ni boleh jadi ketua atau tak jadi ketua, boleh jadi hebat atau tak jadi hebat. Sebab itu Allah Ta'ala didik Nabi SAW bermula daripada mana? Daripada ayah dia mati, Nabi masih lagi dalam kandungan. Besar berapa tahun, mak dia pula meninggal di abuah. Nabi besar dalam keadaan yatim. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam yajidka yatiman fa'a, mu dulu yatim aku jaga, aku besarmu dengan balik. Jadi kita tak tahu orang ni nak jadi orang besar kadang-kadang melalui proses yang dilalui. Ramai kita tengok anak-anak orang yang dulu miskin, tapi akhirnya alhamdulillah dia pula jadi orang besar, jadi alim besar. Tak semestinya. Kita kadang tengok budak ni anak miskin, anak-anak orang miskin dah hak jadi tok guru, hak jadi tok alim, hak jadi baba besar di akhir tu. Anak-anak orang kaya ni mungkin dia anak kaya, dia tak mikir nak ngaji banyak-banyak. Kalau aku tak ngaji apa kaya dah. Tak juga dia. Ada seorang budak ni, siapa tingkat tiga ni, orang panggil umur 16 dia, tingkat 3 ni, 16 tahun. Dia mari nak berhenti ngaji. Pondok kata ngaji dulu, kita nak jadi orang pandai ni. Dia kata ayah dia tak ngaji ke, boleh jadi tokel kedah. Sedap juga nyawi ke dia. Ayah dia tak ngaji boleh jadi tokel. Saya kata mana? Dia kata bijak mu. Faham nak jadi ke apa? Tunggu kedai juga. Arab kata faman yushabi abahu fama zalam. Siapa dia serupa ngaji dia tak zalim. Tapi bukan gitu cara dia. Berapa ramai orang yang siapa ada sebuah buku, pengkaji buku, tajuk buku tu Uzama Uliyatama. Orang-orang besar di kalangan ulama ke, pembesar ke, menteri ke, di kalangan anak yatim. Dia buat senara nama-nama orang yang hebat-hebat. Yang pertama sekali siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang dia didik orang daripada budak lagi supaya bila besar dia tak jadi benda yang tu. Banyaklah cerita-cerita murabi yang mendidik anak-anak orang besar. Kadang-kadang dia pukul budak ni. Dia pulah telinga, dia rotan tak ada sebab. Budak ni berdendam dengan tok guru dia. Kenapa dia pukul aku? Aku tak ada salah. Budak lain lompat dalam kelas, kita hok kena pukul. Siapa dia jadi orang besar? Dia panggil tok Syekh. Syekh, dipuk sini. Syekh ingat ke tidak? Satu hari Syekh pukul saya tak ada salah. Oh, Syekh kata mu ingat? Naam. Daripada hari itu lagi saya berdendam dengan Syekh sampai hari ni mau tanya, kenapa Syekh pukul saya? Tak Syekh kata apa? Aku ingat. Memang aku tunggu pun. Lepas mu jadi orang besar ni, aku tunggu mu nak balas dendam aku. Ikut mulah mu nak bawa dalam penjara aku nak pukul ikut, tapi aku nak bagi tahu kepada mu, bila aku tengok mu ni cerdik, mu ni akan jadi orang besar, mengikut farasah ilmu tilikkan aku ni, insya-Allah mu jadi orang besar, maka aku pukul kamu nak suruh mu mikir betapa bahayanya kita buat zalim kepada orang. Tak? Tengok budak tu, dia mikir berapa tahun nak boleh dia besar, nak boleh jadi orang besar, dia boleh mikir. Maknanya kalau muak zalim kepada orang, la tazlimanna iza ma kunta muqtadira. Siapa dia boleh sambung sini? Apa dia sambung sini? Ni orang dekat dengan petani ni. Dalam kitab Syadawat Petani, dia sebut dalam kitab Tatmimul Faidah, la tazlimanna iza ma kunta muqtadira. Mana hok ngaji kitab Musalli ni? Dia kata bukan tak tahu, tak ingat je. Mana mu jangan zalim ketika kamu berkuasa. Jadi bila kita buat lagi budak ni maknanya kita buat zalim kepada orang ni, dia tak akan lupa. Sentiasa angkat tangan kepada Allah SWT, ya Rabbi, Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizuna.
ambillah tindakan kepada orang yang zalim pada aku ni, tak ada kuasa di tangan. Jadi kadang-kadang ujian itu mendidik seorang manusia. Tapi jangan kita, baru kita tahu. Ada kalanya kita tak tahu, ada kalanya kita tak sedar bahawa itulah didikan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, di antara hikmah pengajaran daripada ujian ini, Allah Ta'ala nak pilih mana kawan yang betul, mana kawan yang bermuka-muka dengan kita. Betul tak? Waktu kita diuji, waktu kita senang, semua orang puji. Ramah sokleli mari. Allah Akbar. Oh, mari dah tu. Tak haji mari dah tu. No, nyo puji kau melangit. 3 meja kita bayar. Orang puji kita. Waktu tu haji di Bengkerak, tak ada siapa tanya khabar apa dia. Dia tak kata nak main dia. Dulu dia belanja kita, lalu kita belanja dia. Tak ada orang cari. Tak usah kata Bengkerak, waktu kita ada jawatan, kita jadi tuk nebel atau tuk gapo sini. Semua orang pakat takut kita puji belaka. Dia kita pencet, lalu salah pun tak. Untuk dia tu singa tua lalu. Singa tua tak ada taring, dia panggil pula kita singa tua. Mudah mula bekek, lah ni tua tak ada gapo. Jangan. Mana kita tahu kawan ni bila kita susah di mana mereka. Paling tidak zaman kita lah ni ada mazhab wasapi dia panggil. Kenal mazhab wasapi? Orang sini panggil ke apa wasapi? Wasapi. Itu dia panggil mazhab wasapi. Mazhab wasapi ni main wasak. Bila kita tahu kita ni diuji Allah Ta'ala. Berapa ramai kawan-kawan hantar wasak. Doa kita supaya Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Doa kita supaya sabar, takziah kepada kita di atas kehilangan orang desa ini. Kita boleh tengok. Ni tak tahan, dia main dalam grup, dia buat takziah situ. Dalam grup kita pun tak ada. Jadi masa ada. Jadi baiklah para jemaah sekalian, dia kata yang terakhir yang kita naknya, ujian Allah Ta'ala itu menjadi apa dia? Mengingatkan kita pada dosa-dosa kita, dan sekaligus kita boleh ulang kaji tentang nikmatnya tidak diuji. Pasal itulah kata di para ulama, kita tidak tahu satu nikmat sehingga nikmat itu hilang. Selagi nikmat tak hilang, tak serah. Nah, lah ni zaman kita hidup ni tuan-tuan, kita akan lalu 2 fasa. Fasa yang pertama dia panggil fasa minyak wangi. Yang kedua fasa minyak angin. Kayak lah ni kita ni minyak wangi ke minyak angin? Waktu kita muda-muda kan minyak wangi semacam fresh dah. Oh, minyak atas dah bang sedap. Ni klik-klik rumah wisata rumah, wah minyak cak kapok malu. Tengok bini duk pencet kepala menimpa dah. Itu dia panggil kita ni hidup 2 ya. Sama ada waktu minyak wangi, dah. Setelah ni banyak minyak angin. Banyak minyak angin dah ni. Hak tua-tua ya, hak muda-muda ni. Dia kata saya 2 ustaz, nak pergi sejid minyak wangi. Klik rumah minyak angin. Maknanya bunyi dalam minyak angin tu. Jadi barulah kita tahu nikmat, sesuatu nikmat tidak akan dirasai kehilangan dia kecuali bila nikmat tu hilang. Pasal itulah kata orang ahli fikih kata la yazallur rajulu tiflan hatta tamuta. Kita ni masih dianggap kanak-kanak selagi mak kita ada. Waktu mak ada agak Allah sibuk orang tua ni mata panggil. Air rumah dia tak ada, so kita pergi beli. Kadang-kadang nak suruh rumah dia, nak suruh bayar api ya, bayar elektrik ni, pergi bayar api ni, kena potong dia mah. Marah ke mak minta tolong mak. Bila mak tak ada, jebeh pula. Tak ada dalam tempat kita ngadu dah. Tak ada dalam tempat. Semua benda para jemaah sekalian, nikmat yang kita ada ni kita syukur, supaya bila hilang nikmat baru kita tahu nikmat itu tak besar. Jadi para jemaah sekalian, cukuplah 12 perkara yang dapat kita sampaikan, ibrah ataupun pengajaran daripada nikmat yang kita dapat. Jadi mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita yang terbaik. Setiap ujian Allah Ta'ala beri, kita tengok dengan ainul basirah, tengok dengan mata yang baik, yang positif, bahawa sama ada Tuhan nak angkat darjat kita atau Allah Ta'ala nak hapuskan kesalahan kita. Jangan sekali-kali kita mengamuk, hilang sabar, hilang segala-galanya yang menyebabkan kita kehilangan khasirat dunia wal akhirah. Allahumma khtim lana bi khair. Ya Allah, hiduplah kami dalam keadaan aman dan damai, sehat wal afiat, dan akhidah hidup kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Jadi untuk sikit lah, bila untuk orang Malaysia lah, dia tanya Abu Anas ni rugi awak berapa ke Narati awak. Jadi Ana bagi tahu kita mari sini nak tolong orang-orang yang dilanda banjir yang besar. Jadi setelah Ana pergi beberapa tempat hari ni, kita dimaklumkan bahawa dari sudut makanan bama orang wagi awal-awal lagi dengan ada air tu wagi dah. Dia kata mungkin setengah-setengah orang tu seboleh tak habis makan. Le ni fasa yang kedua, fasa membaik pulih kerusakan. Baik pulih kerusakan. Ada masjid kita pergi pakai bel dengan mulut tak ada mikrofon, tergelar air habis. Ya. Ada pergi tengok kitab pambu, kitab Quran punah, rusak punah. Jadi maknanya tuan-tuan yang nak beri pertolongan kena ditanya di mana tempat, hubungilah NGO tempatan di sini yang boleh bantu. Jangan duk mari pakai lilah pakai tok gitu bagai kita kata rugi macam tu. Pergi tengok gapo yang diperlukan. Masjid ni nak gapo? Mikrofon punah, mic dia panggil amplifier, speaker punah. Kita pergi beli speaker awak lagi. Sekolah ni nak gapo? Tadi ada kata meja terbalik kuat habis. Almari buku terbalik. Jadi setiap orang pergi tanya apa keperluan yang boleh kita bantu, barulah bantuan kita tu bermanfaat insya-Allah. Jadi kalau tidak ditambah bagai akhir sekali orang situ pun tak sih juga, dia banyak telajak. Nah, beras ni dia ada limit dia. Lepas pada sebulan 2 bulan naik mari bubuk dah pula. Orang sini panggil bubuk ke? Ulat orang makan beras. Mari bubuk tak dia makan kita. Orang ni kalau lagi bui, lagi tu dia ambil. Manusia ni yuhibbunal mala hubban jamma. Tak, bui ambil macam. Beras banyak dah tu. Tak apalah. Tak dulu pas kita bagi, dia tak bagi akhir sekali bubuk mari makan. Jadi itu yang penting bagi kita, tengok keperluan apa yang diperlukan, itu yang kita beri, barulah bermanfaat insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.